Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osman bin Yunus, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas SK Seri Mersing. Saya menggunakan Magnetic Board Learning. Dalam PDP, saya fokus kepada kemahiran manipulatif di dalam mengenal huruf dan nombor di kalangan murid berkeperluan khas. Selari dengan standard 4 dalam SKPMG, iaitu guru sebagai pembimbing dan juga pendorong. Isunya di sini ialah murid berkerusi roda dan CP ini sukar bergerak. Maka idea ini diwujudkan untuk membantu murid pendidikan khas yang mempunyai masalah ketidakupayaan fizikal serta yang sukar bergerak yang ada di dalam kelas saya. Ia juga boleh digunakan oleh MBPK yang lain. Objektif utama inovasi ini ialah berpandukan kepada buku teks Pengurusan Kehidupan tahun 2 dalam subjek Kemahiran Manipulatif Unit 2 di muka surat 49, iaitu Jari Kreatif. Okey, dalam magnetic board ini saya menggunakan dua whiteboard dicantumkan menjadi seperti laptop dan ia mudah dialih ataupun dibawa ke mana-mana. Okey, yang pertama dalam magnetic ni saya ada membuat 4 kaedah pengajaran yang disediakan, iaitu yang pertama murid mengenal huruf. Murid mengenal huruf. Di sini kita buat lampiran, murid letak dekat sini. Kemudian mereka membuat collage huruf berdasarkan magnet yang disediakan. Mereka akan susun huruf A. Ini adalah pergerakan motor halus mereka, iaitu mengalihkan magnet ini untuk diletak pada huruf ini. Kemudian kita akan tanyalah murid, ini huruf apa? A. Bunyi dia apa? Ayam. A bunyinya ayam. A ayam. A api. Okey, mereka akan susunlah magnet ni. Okey, kemudian seterusnya B, C sampailah Z. Okey, ini adalah untuk aktiviti yang pertama, di mana dia boleh digunakan oleh semua murid, sama ada yang berfungsi rendah, kefungsian rendah ataupun yang sukar untuk bergerak. Okey, yang kedua. Yang kedua, kita menggunakan mengecam huruf dan juga nombor. Tapi di sini saya terangkan murid mengecam huruf untuk mereka padankan huruf yang sama. Mereka akan pilih daripada magnet ni. Contohnya huruf A, dia akan ambil A, dia letak sini. Ini menguji kepada daya tumpuan mata dan tangan murid, dan juga mereka mengecam bentuk yang sama A. Kemudian mereka akan susun A, kemudian B, kemudian C. Dalam masa dia menyusun, kita terangkan ataupun kita suruh mereka sebut sekali. Contohnya A, B, C. Kemudian mereka ambil huruf, ambil bentuk yang sama, dia sebut D. Ambil lagi, dia sebut E. Kalau murid tak boleh sebut, kita ajar dia. E, kemudian ambil F. Ini menguji ataupun memberi tahap keyakinan kepada murid untuk fokus dan mencari bentuk yang sama. Mereka akan gunakan sampailah huruf Z, ataupun kita secara berperingkat. Di baris pertama, kita ulang baris pertama dan seterusnya sampailah boleh murid itu menguasai mengecam huruf dan juga nombor. Di sini saya buat huruf je lah. Okey, seterusnya bila mereka ini mengikut aras, mengikut aras tahap kemampuan murid. Okey, kalau murid yang berkerusi roda, mereka hanya perlu duduk saja di meja dia, dan mereka membuat aktiviti ini. Okey, kemudian untuk aktiviti seterusnya, tadi kita dah membuat collage, kemudian kita dah buat huruf, memadankan huruf, dan seterusnya bagi arah yang lebih baik, mereka menulis
ataupun menyalin bentuk huruf yang sama ni dengan menggunakan garisan yang telah disediakan. Okey, dekat sini saya ada sediakan 3 garisan. Kuning, biru, biru, kuning. Dalam belajar menulis, kita ada bahagian, kita akan terangkan kepada murid, kita ada bahagian kepala, badan dan juga kaki. Okey, huruf A hanya ada badan saja. Jadi murid akan tulis A. Okey, A hanya pada badan sahaja. Kemudian huruf B. B ada kepala dan juga badan. Okey, kemudian C. C hanya ada badan sahaja. Kemudian D. D ada kepala dan juga badan. Kemudian F. E. E hanya ada badan. Kemudian F ada kepala dan juga badan. Kemudian G. G ada badan dan juga kaki. Seterusnya I ada badan dan juga kepala. Dengan kaedah menulis, menyalin, mana murid dia tengok huruf di atas, kemudian dia salin, kita pandu dia untuk menghasilkan tulisan yang baik ataupun cantik menggunakan teknik yang betul. Okey, seterusnya kita pergi kepada dalam bentuk permainan. Di sini saya ada sediakan kawasan yang sesuai untuk kita buat aktiviti dadu vokal. Saya telah sediakan dadu, di mana di dadu ni saya telah lekatkan huruf-huruf vokal A, E, I, O, U. Kemudian cara bermain dia, murid sama ada secara bersendirian atau berpasangan, mereka akan balik, dia akan tengok U, huruf U. Jadi dia akan cari huruf U dekat sini. Okey, dia akan cari huruf U dekat sini. Mana U? Okey, dia ambil U, dia susun dekat sini. Okey, kemudian dia balik lagi, huruf I. Okey, dia cari mana I. Okey, I ini dia, dia letak dekat sini huruf I. Okey, kemudian dia balik lagi cari huruf O. Mana O? O sini. Dalam masa yang sama kita boleh juga ajar dia O oren, I emas, I ikan, A ayam. Okey, kita boleh ajar kepada mereka. Kemudian dia balik lagi huruf O. O lagi di sini. Ia juga boleh dijalankan dalam bentuk permainan, menggunakan 4 ataupun 5 orang. Siapa yang paling susun, yang berjaya susun paling banyak dan cepat habis, maka dia dikira sebagai pemenang. Contohnya murid ni dia dah susun O sampai habis, jadi dia dikira pemenang. Ini aktiviti secara permainan. Dia lebih menarik minat murid untuk belajar, terutamanya murid yang pendidikan khas. Okey, seterusnya dalam masa yang sama saya juga menyediakan untuk aktiviti pembelajaran matematik. Untuk matematik di sini, okey, murid akan mengambil, kita sediakan kotak jawapan ni, ataupun blok-blok huruf, blok-blok nombor untuk murid pilih. Okey, contohnya 3 tambah 2. Okey, 3 tambah 2, mereka letak sini. Okey, dia akan pilih 3. Ini bagi murid yang dah kenal nombor, untuk kita ajar operasi tambah dengan dalam huruf nombor tunggal. Okey, dia ambil 3 dia letak dekat sini 3. Okey, kemudian tambah 2, kita suruh dia cari 2 dia lekatkan kat sini. Jadi berapa jawapan dia? Terus dapat jawapan di 5. Dalam masa yang sama kita juga boleh suruh murid hitung juga, kira 1 2 3 4 5. Okey, 3 tambah 2 sama dengan 5. Mudah bukan? Jadi dia dapat membuat operasi tambah dengan cepat. Okey, katakan kita ambil lain pula. Okey, kita ambil lain. Ni tadi 3 ditambah 2 dah buat.
kita buat seterusnya 4 tambah 4. Okey, 4 tambah 4. Jadi murid akan cari 4. Mana 4? Okey, ini 4. Letak kat sini. 4. Ambil lagi satu 4. Letak dekat sini. Terus dapat jawapan 8. Okey, sama juga dia boleh membuat kiraan menggunakan magnet. Kita suruh murid 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8. Okey, dah siap. Murid terus dapat jawapan 8. Di sini juga boleh mereka kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, semua ini melibatkan pergerakan motor halus dan juga motor kasar murid yang melibatkan jari. Okey, seterusnya sama juga aktiviti ni kita letak 4 tambah 2. Okey, letak balik di sini. Kemudian murid ambil 4 tambah 2. Okey, 4 letak dekat sini. Tambah 2, ambil 2 letak dekat sini. Terus dapat jawapan 6. Tak payah murid kira 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bila dengan menggunakan ni, dia terus dapat 4 tambah 2. Terus tengok nombor 6. Tapi pastikan murid susun di tempat yang betul lah. Okey, kemudian buat kiraan 1, 2, 3, 4 tambah 2, 1, 2. Jawapan dia 6. Sama juga macam yang atas ni untuk kiraan dia. Okey, ini semua memerlukan pergerakan tangan murid secara aktif dalam PDP yang dijalankan. Okey, itu sahaja yang saya boleh kongsikan. Dalam masa yang sama, magnetic board learning ini boleh digunakan untuk semua subjek, bukan hanya kepada bahasa Melayu dan juga matematik. Ia juga boleh digunakan untuk bahasa Inggeris, sains, agama, semuanya mengikut kreativiti guru. Yang penting, fokus yang saya nak tunjukkan di sini adalah whiteboard ini. Nah, dia jadi satu keseronokan kepada murid dapat menggunakan duduk, terutama murid yang berkeperluan khas yang tak boleh bergerak, dia tak boleh ke depan whiteboard untuk membuat aktiviti. Dia hanya duduk saja di meja dia dan melakukan aktiviti di tempat duduk dia, sebab mereka berkerusi roda. Saya harap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua murid, terutamanya murid berkeperluan khas, dan boleh diguna pakai atau ditambah baik oleh guru-guru yang mempunyai idea yang lebih baik, dan dia semoga memberi manfaat kepada semua. Sekian.